الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Jadi alhamdulillah, bersama kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurniaan Dia, dengan kasih sayang Dia, dengan hak paling penting lagi, hak paling besar, dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala telah menghadirkan kita dan menggerakkan hati kita bersama-sama untuk untuk duduk di dalam majlis ilmu ataupun duduk sembahyang berjemaah, atau orang panggil gerak dan gerak hati dan gerak diri kita yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Sebab itulah kita kena faham apa makna taufik dan hidayah. Kadang-kadang kita duduk dengar semua kan, tak kira lah siapa-siapa, YB ke ustaz ke mana-mana, apabila dia nak mula majlis, dia tak lagi dia akan sebut Allah Ta'ala beri kepada kita taufik serta hidayah. Jadi apa yang kita faham daripada makna taufik serta hidayah? Apa makna taufik? Apa makna hidayah? Hidayah dengan makna lain, taufik dengan makna lain. Itu hidayah ni apa makna bahasa kampung kita ni kak? Bahasa kampung kita, hidayah ni dengan makna Allah Ta'ala gerakkan hati kita nak buat satu-satu kebajikan. Itu hidayah. Kita nak sedekah, itu nak derma, nak melakahkan kaki kita nak buat satu-satu kebaikan, ataupun litah di hati nak buat satu kebajikan. Buat dah ke? Tak buat lagi. Gerak di hati nak buat kebajikan baru, tak buat lagi. Tu orang panggil Allah Ta'ala hidayah. Ramai mana yang Allah Ta'ala hidayah tapi tak dapat taufik. Itu hidayah ni duduk rumah mandi dah belai-belai, berosok gigi gapo, pakai kain pelekat, pakai baju Melayu, gerak di hati ni nak pergi ni, siap-siap ni nak pergi ke masjid, ada kuliah. Tiba-tiba nyeret ke anak bini, anak kata abah hari ni apa nama ni pen tak habis dakwah, kata tak boleh nak sekolah esok. Duduk rumah, itu siap dah pakai baju ni, biarlah esok lagi masjid. Gerak hati nak buat kebajikan tapi tak boleh nak buat. Niat lagi maya masjid, dapat 27 tapi semaya jemaah. Tiba-tiba bila-bila juga apa nama ni, bini cuti tak boleh maya jemaah juga, semaya sore. Takut kedai tutup, tak boleh apa-apa, boleh sore. Dapat hidayah tapi tak dapat taufik. Apa makna taufik? Taufik Allah Ta'ala gerakkan hati, Allah Ta'ala gerakkan diri kita nak buat kebajikan. Tadi Allah Ta'ala gerakkan hati kita nak buat kebajikan. Ni hidayah taufik ni Allah Ta'ala gerakkan diri kita ni, Allah Ta'ala beri gerakkan kita dapat buat kebajikan. Itu niat comel dah tapi boleh mari pulak.
niat comel dah tapi boleh buat pula. Tu orang panggil orang yang dapat hidayah serta taufik. Jadi kita ni orang yang dapat hidayah serta taufik. Ramai mana orang dapat hidayah tak dapat taufik, ramai mana orang litah di hati nak buat kebajikan. Tapi kita orang yang Allah Ta'ala beri hidayah serta taufik, litah di hati nak buat nak semaya jemaah tapi boleh mari semaya jemaah. Bukit adab. Kadang-kadang kita kira adab orang semari maya dah. Kalau kita mikir malah Allah Ta'ala pilih sungguh kita. Bukan saja-saja mari. Kita gerak mari duduk sini ni. Allah Ta'ala pilih juga. Dapat semua jemaah dah. Tapi tak boleh dengar ada kerja lain. Dapat taufik sekali lah. Hak lain pun tak ada dah. Hak litah di hati nak dengar tak ada dah. Acah mang jadi lain pula. Gitu. Atau orang panggil orang yang dapat taufik serta hidayah. Dah. Tu sedikit sebanyak. Jadi pengenalan lah kita dulu. Pengenalan dulu kita mari jauh-jauh apa nama tak jauh juga mari pun. Kata mari tempat orang ni pakar-pakar duduk buka mikrofon pakai cek lah dulu deh. Kata tak ada adab. Ada adab. Jadi kita pengenalan kita dulu. Jadi sayanya apa nama ni, nama yang diberinya Fadli Arif. Asalnya duk tege. Asal duk tege apa nama ni, rumah tok tua di Kala Jepang. Dan ambonya duduk di tupak, menetak tupak. Bila-bila apa nama menetap di hari ni balik Kala Jepang, dia mau telefon suruh mari sini. Suruh mari sini. Bagi kita bila-bila duduk sini dah, kat mari dekat kau ni lah. Duduk mengaji lagi lah. Masih lagi belajar di Pondok Jabsa. Pondok Jabsa tu pak kat cabai tok mengoh tu. Kalau dulu kat panggil Pondok Haji Wa Makja. Kalau itu dulu kan Pondok Haji Wa Makja. Sohlah orang kamaknya, orang alimnya dah gitu. Tu Pondok Haji Makja. Dekat dengan Beruk. Dekat dengan Beruk. Itu Beruk dulu lah orang panggil Beruk nama dulu. Itu lah ni tukar nama Kapur Jambu tapi tak lekat Kapur Jambu. Lekat Beruk situ. Itu. Ada saing kita dia nak je turun YouTube je daripada Kedah. Dia naik private di Kota Baru. Sore dia je nak pergi apa nama ni, nak pergi pondok. Hak apa nama 3 orang belakang tu nak pergi Kapur Beruk belakang. Jadi dia tanyalah, abang pergi mana? Kita nak pergi Jabsa. Abang belakang tu Beruk. Abang Beruk. Abang Beruk. Beruk belakang ni. Beruk. Tu panggil kalau nama agak tak comel. Beruk belakang. Beruk belakang. Kena kau baca kata beruk belakang. Beruk. Pakai beruk belakang situ. Jangan. Mujuk sikit bukan Melayu. Kalau Melayu jangan betul sebut gitu dah. Maaf demo. Mulut cerita lah. Tu orang panggil sedikit pengenalan. Dan kita duduk mengaji lagi lah. Duduk mengaji kita tak kerja mana. Duduk mengaji di pondok. Bila-bila mengaji. Bila-bila mengajar di masjid. Betul malam ni free. Itu. Jadi alhamdulillah lah. Atau orang panggil bawang buat bekalan. Bekalan kita sambil mengisi dah. Nampak kita kata, seolah kata dah belajar ni tak pernah putus. Start kata Nabi SAW, start daripada beranak, pak beranak tu, siapalah mati tu orang panggil pesudohai kepada belajar. Itu. Orang kata belajar tak putus. Kalau kita nak kata aku ngaji dah bab ni. Apakah tak kena ngaji? Dah. Itu. Walaupun kita mengaji dah bab ni, bab lain pun kena ngaji juga. Orang panggil saling melengkapi fardu ain. Sebab itulah fardu ain ni kita jangan buat apa nama ni mudah-mudah. Sebab kadang-kadang orang ni kadang-kadang berceramah kecek tentang ilmu maklumat ataupun jalan wasilah sahaja. Bukan mengajar tentang fardu ain. Fardu ain ni ilmu berkenaan ibadat kita. Seharian kita nak semaya ibadat, nak semaya bel kita, puasanya, zakat kita panggil bertetangnya ilmu fardu ain. Adapun kita mengaji bab lain, ada orang tu panggil maklumat pengetahuan kita ataupun wasilah jalan saja. Sebab itulah berkenaan ilmu fardu ain, kita nak sebut satu sikit di dalam kitab Pedoman Semaya Jemaah. Sini ada baca kitab Jawi ada. Ada. Kita ada bawa satu kitab Pedoman Semaya Jemaah.
karangnya daripada kepada mufti wilayah persekutuan kita. Dah, Mufti Datuk Dr. Lokman. Ayah dia Tok Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah. Tok dia tu Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dia karya satu kitab pedoman sembahyang jemaah. Satu kita suka kitab ni sebab apa? Sebab kitab ni khusus cara buat sembahyang jemaah saja. Sebab kita sembahyang jemaah ni tak boleh kita nak mudah-mudah. Mari akad takbir Allahu Akbar. Sedangkan kita tak tahu mana tempat batal kita sembahyang jemaah, mana tempat tak sah, mana tempat hak tidak dapat fadilah. Kadang-kadang kalau kita mari sembahyang mudah-mudah mari sembahyang jemaah lagu tu, kadang-kadang boleh bawa batal sembahyang jemaah serta batal sembahyang. Bukannya kita kata sembahyang jemaah batal sembahyang jemaah saja. Batal batal jemaah saja sembahyang tak batal dak. Apabila batal sembahyang berjemaah, batal berjemaah serta batal sembahyang berjemaah. Berjemaah pun batal juga, di diri dia sembahyang pun batal juga. Ada orang panggil jangan buat mudah-mudah. Kalau kita duduk sore, kalau kita duduk sore, sembahyang sore tak apalah. Kita jaga syarat sah kita sembahyang memadai dah. Kita jaga syarat batal tu memadai dah. Dan sah daripada batal, kita jaga perkara-perkara yang membatalkan sembahyang tu memadai dah. Adapun kita nak sembahyang jemaah, kena mengaji lagi satu peringkat lagi. Sembahyang cara nak sembahyang berjemaah. Mana tempat niat dia? Lagu mana syarat dia kita nak sembahyang jemaah? Jadi syarat kita nak sembahyang jemaah ni, syarat sah kita nak sembahyang berjemaah ni ada 12 syarat lah. Syarat sah jemaah dengan syarat nak dapat fadilat jemaah lain. Orang yang sah berjemaah belum tentu lagi dia dapat syarat belum tentu dia lagi dapat fadilat jemaah. Contoh lagu mana boleh-boleh? Contoh kata tu email duk sini. Apa kita kata nisbah masjid lah. Nisbah kepada masjid ni besar sikit. Kalau nisbah kepada balasah yang tidak diniatkan masjid ni sepit. Hukum dia. Kita ambil nisbah kepada masjid. Tok email semaya sini makmum semaya di muka pintu belakang. Masjid besar ada 2 orang aja. Makmum semaya depan email semaya depan ni, makmum semaya belakang tu. Dia tok email, dia komak, dia makmum, dia tok email belakang, dia bel dia belakang. Dia tunggu sore tak mari-mari tak ada orang nak semaya jemaah. Kebetulan hak mari tu orang hak lama dah tak mari semaya jemaah. Gitu. Berkali nama kata nak mari depan malu. Semaya belakang tu. Tok email dia tengok tok email duk mari dah sini, dia pakat takbir ujung tu. Allahu Akbar muka pintu. Sah tak? Sah, tapi tak dapat fadilah. Dah. Lagu mana nak dapat fadilat jemaah? Nak dapat fadilat jemaah mestilah tidak lebih makmum dengan tok email sekurang-kurang 3 hasta. Tok email duduk sini, makmum duduk sini. Tu orang panggil tak boleh lebih daripada 3 hasta barulah dapat fadilat jemaah. Dah. Okey, kita kata nak panggil nak sah sembahyang jemaah. Sebab tu ada 12 syarat. Yalah, ada 12 syarat. Ada syarat hak kata tu email lagu mana tu email duduk dalam masjid, makmum duduk luar masjid. Ada syarat kata makmum duduk dalam masjid, tu email duduk luar masjid. Ada syarat pula lebih lagi daripada kaki masjid tu, daripada syarat nak sah sembahyang jemaahnya tidak lebih daripada 300 hasta. Banyak syarat-syarat dia. Tu syarat nak sembahyang jemaah. Nak jadi orang panggil nak jadi makmum. Tambah seperekat lagi kena tahu makmum masbuk dan makmum muwafiq. Hak kita faham makmum masbuk lagu mana? Kita faham makmum masbuk, makmum hak tak sepak, tak ada akad takbiratul ihram serta tu imam. Penuh dok kita dengar makmum masbuk rakaat. Masbuk rakaat orang yang hak dia takbiratul ihram dengan tu imam pun dia boleh jadi masbuk, dia boleh jadi masbuk pada rakaat kedua, ketiga dan keempat. Dia makmum muwafiq.
Makmum muafiq, makmum hak dia takbiratul ihram dengan tu imam. Dia mari ni tu imam akad takbir Allahu akbar, dia pun Allahu akbar, dia akad takbir juga. Lalu tu dia ni orang panggil makmum muafiq, makmum yang sempat akad takbir dengan tu imam. Tapi boleh jadi di diri dia tu masbuk pada rakaat kedua, ketiga dan keempat. Hak makmum masbuk tadi boleh jadi dia ni masbuk rakaat pertama je. Ataupun boleh jadi juga dia ni 4 rakaat boleh jadi masbuk belakang. Tu nak semai jemaah. Kadang-kadang kita duk perhati. Ya kita duk perhati kadang-kadang orang ni buat mudah-mudah. Tu imam rokok bang rokok jadi rokok lagi. Jadi duduk rokok lagi. Sedekit kalau tu imam bang baru rokok dia tak boleh rokok dah. Kalau dia makmum masbuk. Tu orang panggil makmum masbuk. Lepas tu sepekat lagi apabila kita rasa puas dah. Puas dah jadi makmum puas dah jadi makmum nak jadi tu imam pula. Ulama dah kata jadi makmum nak jadi tu imam pula. Kena ngaji pula bab jadi tu imam. Tu imam ni bukan mudah-mudah kita akan takbir Allahu akbar buat sama-sama buat supaya kita semai sore, buat supaya kita jadi makmum tak boleh. Tak serupa. Tu imam ni ada cara dia pula. Bukannya okey betul kasah apa kasah Allahu akbar. Tu sebab itulah ada di dalam kitab dia sebut khusus bab sifatil imam. Kitab-kitab besar sebut. Bab nak cara sifat-sifat imam. Orang semaya sore boleh Allahu akbar rakaat. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar takbir intikal. Orang semaya sore ikutlah dia kata dia nak baca derah sore dia pun nak baca seluruh pun boleh belakang. Tapi tu imam Allahu akbar sami Allahu liman hamidah, dia tak niat gapo-gapo, dia tak niat zikir serta dia tak niat gapo-gapo, boleh bawa kepada batas semaya dia. Dia nak rokok. Apabila dia rokok, dia kena kuat ke jahat ke suara dia. Allahu akbar. Itu. Dalam keadaan dia rokok dia sebut perkataan Allahu akbar dalam keadaan jahat tu, dalam keadaan kuat suara. Kalau dia tak niat zikir masa tu batas semaya dia. Kalau dia niat tak niat gapo-gapo batas semaya dia. Kalau dia niat kata nak royak kat orang belakang saja batas semaya dia. Dia orang panggil dua sah dua batal. Dia tak niat gapo-gapo, dia sebut Allahu akbar nak rokok. Sami Allahu liman hamidah, tak niat gapo-gapo di hati dia batas semaya. Ataupun dia niat nak royak kat orang saja, tak niat zikir batas semaya. Tu hak batal. Hak sah lagi mana? Dia niat zikir. Ataupun niat zikir serta nak royak kat orang. Dua sah, dua batal. Ada kita kadang-kadang duduk semaya rumah ke semaya dengan anak bini ke. Bukan saja-saja kita akad takbir, kita takbir intikal tu. Kalau kita semata-mata kita tak niat apa-apa, tak niat zikir masa tu, maka batal semaya kita. Lepas nak niat mana? Itu. Nak niat lagu mana? Pendapat daripada Imam Ramli rahimahullahu taala, dia kata, kita niat sekadar mencukupi kita niat kali pertama aja. Tak kena kita niat nak rokok Allahu akbar, nak rokok niat pula. Sami Allahu liman hamidah niat pula. Nak sujud niat pula. Nak sujud duduk antara sujud ni apa dak. Memadai kita niat hak masa nak rokok tu je. Supaya masalah ni masalah supaya juga jadi makmum. Nak jadi makmum kita nak niat nak tegur tu imam salah, saja-saja nak tegur tu batas semaya. Ataupun sebut subhanallah semata-mata nak ayat kata imam, batas semaya dia. Lagu mana? Kena zikir, niat zikir ataupun niat zikir serta nak ayat kata imam. Tu panggil nak semaya jemaah tu nak jadi tu imam tu. Nak jadi tu imam hak tu. Orang panggil terlepas pandai. Orang panggil terlepas pandai. Atau orang panggil bab nak jadi tu imam. Supaya juga nak semaya sore. Orang nak semaya sore, dia niat jadi makmum. Aku semaya sore. Aku semaya fardu maghrib makmum, dia kata. Batas semaya. Tak sah.
Tu panggil niat pula. Sebab itulah dalam kitab ni kata syarat-syarat mengikut email tu ada 12 syarat berlaku. Pertamanya lagu mana syarat pertama? Pertamanya dia kata niat mengikut email ataupun niat berjemaah. Niat lagu mana? Niat mengikut email lagu mana? Adakah kita niat tu kita kata sahaja aku semaya fardu maghrib 3 rakaat mengikut email menghadap membetuli kiblat kerana Allah Taala. Panjang tu orang panggil baca niat. Bukan niat dari panggil pada makna. Sebab itulah kadang-kadang kita akad takbir Allah tak masuk. Mecak. Allah. Kadang-kadang kita tengok was-was kan? Ya dah. Allah. Macam. Kita nak semaya. Ada. Demo dak main Allah. Kita aja jumpa lagu tu. Ada. Kita masuk dah lah. Allahu Akbar sekali je. Dia Allah. Gitu. Boleh kata boleh dak ni siku kata aduh bagi Allah betul-betul bi Allah itu. Sebab apa? Sebab tak reti makna niat. Niat ni kita sedar di hati kita nak buat sokara. Kita sedar di hati. Contoh kata kita mari masjid. Kita mari masjid, kita niat di hati mana kita duduk di masjid, aku duduk masjid kerana Allah. Habis niat. Aku duduk dalam masjid kerana Allah. Itulah dinamakan iktikaf. Adapun kita baca niat sahaja aku duduk di dalam masjid kerana Allah. Itu kita panggil baca niat. Niat ni kita sedar di hati, aku duduk masjid kerana Allah. Memadai dah. Supaya juga orang syok dalam semaya. Orang syok dalam semaya ni dia syok je papah di hati dia ni 4/5. Dia papah di hati dia 4/5 tu di papah di hati dia tu. Dah. Ia gambar litas sedar di hatiku ataupun dia pasal niat di hati dia. Sahaja aku syok 4/5. Ataupun dia papah di hati dia syok 4/5. Beza apa dua tu? Kita syok di hati kita. Sahaja aku syok semaya 4 rakaat kau 5 rakaat. Tu panggil niat kau. Tu kita baca niat di hati kita. Kita papah kita syok ni kita pah di hati kita 4/5. Supaya kau duduk masjid. Duduk masjid, aku duduk kerana Allah. Tu orang panggil niat. Niat orang panggil niat dah. Supaya juga dalam semaya. Sebab itulah awak jadi panjang tak erti makna niat. Niat pula dalam takbiratul ihram dalam semaya pula tak boleh lagi daripada 3 rukun. Qasak, ta'ruk, ta'yin. Supaya juga dalam semaya jemaah kita niat Allahu Akbar, aku semaya fardu isya berjemaah. Aku semaya fardu isya makmum. Habis Allah dalam takbir kita. Aku semaya fardu isya makmum. Habis. Cukuplah melengkapi daripada qasak, ta'ruk, ta'yin. Sempurna dah lah. Tak kena kata sahaja aku semaya fardu isya 4 rakaat membetuli kiblat mengikut imam kerana Allah. Tu orang panggil panjang. Tak lepas. Supaya juga kita semaya mayak. Semaya mayak panjang. Sahaja aku semaya fardu sahaja aku semaya sahaja aku semaya ke atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah. Panjang. Tak reti makna niatnya sebut habis. Sebab itulah di hati kita niat-niat ni ada banyak. Litase di hati kita ni banyak. Ada orang panggil hadisun nafsi. Ada orang panggil alfazul mukhayyal. Ada orang panggil waham. Ada kita kata syak. Ada kita kata hajiz. Ada kita kata niat. Tu orang panggil benda hak litas di hati kita. Semua tu orang panggil mainnya di hati kita.
haditsun nafsi, kita kecek diri kita. Ustaz ni yolah kau dak. Kita kecek di hati kita. Ustaz yolah kau ustaz ni. Aku dengar dulu lain. Ustaz ni ayat lain. Tu kita kecek di hati kita. Adapun kita sebut tadi sahaja aku semaya fardu iso 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Taala, kita baca di hati kita di takbir tu. Atau panggil alfazul mukhayyal. Lafaz yang kita khayalkan. Tu tak panggil niat pada makna. Tapi sah tak? Sah sebab kita nak makna tu. Sah kita sebut sebab kita nak kepada makna tu. Sahaja aku semaya fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam. Sah. Tak sah pada makna. Sah niat tu sah tak? Sah sebab kita nak kepada niat tu. Kita nak kepada semaya tu. Tu panggil makna niat. Sebab itulah niat ni kita, aku semaya fardu isya berjemaah. Aku semaya fardu maghrib aku semaya fardu maghrib makmum. Aku semaya fardu maghrib ikut imam. Aku semaya fardu maghrib imam. Aku semaya fardu maghrib berjemaah. 4 niat kita boleh pakai. Dan aku semaya fardu maghrib berjemaah boleh pakai. Boleh pakai aku semaya fardu maghrib berjemaah ni, boleh pakai tok imam pun boleh pakai, makmum pun boleh pakai. Tok imam nak niat aku semaya fardu maghrib berjemaah pun boleh, makmum boleh juga dia nak kata aku semaya fardu maghrib berjemaah. Ataupun tok imam kata aku semaya fardu maghrib imam saja, memadai dah. Tok imam boleh pakai 2 makna. Ataupun makmum boleh juga dia pakai aku semaya fardu maghrib berjemaah. Aku semaya fardu maghrib makmum. Aku semaya fardu maghrib ikut imam. Boleh pakailah kau. Kita faham makna niat. Lepas tu kita nak niat tu, nak niat mana? Dia kita ni sebut kita niat tu di dalam takbiratul ihram. Kita nak niat makmum tu. Adapun kita nak niat semaya tu, aku semaya fardu maghrib memadai, dah sah dah kita. Aku semaya fardu maghrib, sah dah kita semaya. Kita nak niat berjemaah, nak niat jadi makmum tu mana? Sunat kita niat di dalam takbiratul ihram. Aku semaya fardu maghrib berjemaah. Aku semaya fardu maghrib jadi imam. Tu panggil kita niat sunat, kita niat di dalam takbir. Atau kemudian daripada takbir, boleh juga kita niat di luar daripada takbir. Moga kita tak main waswas. Tak main waswas apa? Boleh kita ini niat aku semaya fardu maghrib je, hak tu je boleh niat. Nak sebut jemaah jadi waswas. Nak sebut jadi makmum, aku semaya nak sebut perkataan makmum tak ada. Maka boleh kita niat lepas daripada takbir. Niat masa kita masa duduk lepas daripada baca doa iftitah ko, daripada teh ko, ikutlah masa mana pun sebelum daripada wisalah itu. Tapi ada syarat-syarat dia, mana-mana tempat-tempat dia sampai bila kita boleh niat itu. Atau panggil orang hok niat lepas daripada takbir, walaupun sunat kita niat di dalam takbir ikut imam berjemaah jadi makmum belakang. Kalau kita niat di luar daripada takbir, orang panggil perbuatan yang makruh serta luput fadilat semaya jemaah. Syarat nak dapat fadilat semaya jemaah, dia kena niat semaya berjemaah di dalam takbir walaupun sunat. Walaupun niat semaya jemaah ni sunat, kita kata sebut dalam takbiratul ihram dari rangkuman nak niat semaya jemaah ni wajib. Wajib makmum ni niat semaya berjemaah, tapi tepat dia tu sunat, dia takbir makruh luar daripada takbir. Tapi syarat dia nak sebut semaya berjemaah ni wajib. Dia semaya berjemaah. Allahu akbar, aku semaya fardu isya kita kata. Dia pun tak niat takbir, dia pun tak niat semaya jemaah. Siapalah dia ikut tu imam rokok, dia pun rokok juga. Dia tak niat ni. Ataupun kita kata dia syok. Aku niat dah kuih semaya maghrib tadi. Tadi dia tak niat langsung. Aku semaya fardu maghrib je dia kata. Allahu akbar takbir dia tu. Dia tak niat pun dia jadi makmum. Ataupun dia syok. Aku ni semaya dah aku niat dah berjemaah.
Dia syok tu sabar habis semaya. Dia tak niat tadi, dia ikut semata-mata, dia tak niat ataupun dia syok, dia niat pada majmu'ah, dia ikut semata-mata tu imam. Tu imam rokok, dia pun rokok. Tu imam iktidal, dia pun iktidal. Tu imam sujud, dia pun sujud. Tu imam nak wisalah, tu imam wisalah, dia pun wisalah. Dalam masa yang sama dia tak niat dia ni semaya berjemaah, dia tak niat dia ni jadi makmum. Ataupun dia dalam masa yang sama dia syok dia ni semaya jemaah, dia niat dak semaya jemaah. Sampai habis semaya dia syok. Lagu mana hukum dia? Hukum dia batal, tak sah jemaah dia serta batal semaya dia. Orang hak semaya berjemaah tak niat semaya berjemaah, batal semaya dia. Dia ikut satu pekat tu imam. Batal semaya. Sebab tu tak boleh buat main-main dengan semaya jemaah. Tak boleh buat main-main. Itu. Tu kita kata wajib. Pada hukum asal dia ni wajib, tapi sunatnya kita nak niat di dalam takbir, makruh kita niat di luar daripada takbir. Itu semaya jemaah. Hak tu hak sunat. Hak wajibnya mana? Wajib kita niat di dalam takbiratul ihram pada sembahyang Jumaat. Semaya Jumaat wajib kita niat bersemaya berjemaah ataupun nak jadi makmum di dalam takbiratul ihram. Kalau dia niat luar dari takbir, batal semaya dia. Batal semaya Jumaat dia. Sebab apa? Sebab disyariatkan sembahyang Jumaat berjemaah. Itu. Dia kena royak kadang-kadang orang tak tahu. Tak tahu ke mana? Kadang-kadang kita ni buat amal dalam keadaan kita ni ikut orang tua. Kita semaya, kita reti semaya pun kita tengok orang tua kita. Orang tua kita akad takbir retek. Kita tengok orang sujud, kita sujud retek. Kita tengok orang baca teh, kita pun baca teh retek. Siapa orang wisalah retek. Kita ibadat, kadang-kadang ibadat kita ni kita turut orang. Ibadat dalam keadaan turut lagu tu tak sah ibadat dia. Sebab apa? Sebab Ibnu Ruslan dia kata dalam mata Zubak, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Ibnu Ruslan, orang buat amal, tiap-tiap orang buat amal dalam keadaan ketiada ilmu, semaya tapi tak ada ilmu bab semaya. Puasa tapi tak ada ilmu bab puasa. Itu. Apa nama ni? Zakat tapi tak ada ilmu bab zakat. Buat ibadat rajin lebih dahi-dahi tapi tak ada ilmu pasal apa nama ni bab ibadat. Semaya rajin, semaya tu agak lebih dahi-dahi, lebih lutut-lutut. Itu. Apa nama keren kaki-kaki, rajin semaya tapi semaya dalam keadaan tak ada ilmu tak sah. Itu. Supaya juga misalnya kita kata, contoh kata budak sekolah dia jawab periksa. Satu soalan ada jawapan A, B, C, D. Itu. Lalu tu dia pun tanya tak faham soalan budak tu. Budak tak faham soalan. Dia pun jawab dalam keadaan tembok bobo kena. Tiba-tiba jawab dalam keadaan bobo kena, betul jawapan dia. Cikgu pun tanya, mu faham tak gapo makna apa nama ni soalan dia ni? Kita tak faham, cikgu tembok saja. Tak kat baca tapi tak faham. Dah. Jawab dalam keadaan tembok saja, tapi tak tahu. Tak sah. Walaupun lagi segi itu betul. Dah. Supaya juga kita kata kita bidah orang. Kita kata bidah, ambil bidah kata mu tembok buru tu. Mu bidah buru kata. Aku tak pandai bidah buru kata. Tembok dulu, apa-apa tembok pas kena buru. Tak pandai tembok tapi bidah tu kena. Orang panggil berbetulnya kena. Tapi tak reti bidah kali kedua tak kena dah. Dia makan tuai berkali rasa dah. Tapi kena tu seolah kata buat ibadat pun lagu tu juga. Buat ibadat bobo kena tapi tak kena. Duk berasa kena tapi tak kena. Bahaya. Dah bahaya dah. Tu bahaya. Tu kita tak boleh nak buat kosir dah. Sebab pada bab semaya pun ada panduan dia. Bab puasa ada panduan dia. Kita tak boleh buat mudah-mudah. Supaya juga
hak syarat, hak wajib kita sebut semaya berjemaah di dalam takbiratul ihram ni ialah sembahyang dengan sebab hujan. Dan juga sembahyang dengan sebab apa nama ni? Sembahyang sebab ular. Ataupun sembahyang dengan sebab kita niat nak sembahyang apa nama ni, kita nak sembahyang, kita nazar nak sembahyang berjemaah. Tu semua tu wajib kita niat di dalam takbiratul ihram. Ada orang panggil sembahyang sebab hujan. Ada tempat-tempat dia lah. Orang panggil sembahyang sebab hujan ni, kita mari ke masjid ni ada beberapa syarat lah. Kita mari ke masjid, syarat dia ni syarat kena hujan. Dan syarat kita ni nak jamak dalam waktu yang kedua. Contoh kata zuhur dengan asar, apa nama ni, maghrib dengan isya. Dah tu mari semaya sebab hujan. Kita mari tu hujan dah, hujan lebat. Lepas tu mari semaya tu kita pun semayalah berjemaah sefardu maghrib. Lepas tu becek-becek Tok Imam kata kita semaya jamak. Jamak berpanggil jamak takdim, bukan jamak takhir. Bukan qasar dah, jamak. Nama wak qasar juga, wak supaya musafir nama jamak qasar dah. Sebab di dalam mazhab kita Syafi'i rahimahullah taala ni ada 3 tempat kita boleh semaya jamak. Pertamanya dengan sebab musafir. Kita semaya dengan sebab musafir. Itu apa nama ni, semaya musafir lah. Hak tu orang panggil boleh jamak takhir dan jamak takdim serta qasar. Maklum dah. Yang keduanya semaya dengan sebab hujan. Tak ada jamak takhir, ada jamak takdim, bukan dengan makna qasar. Yang ketiganya jamak dengan sebab sakit. Jamak dengan sebab sakit. Jamak dengan sebab sakit ada setengah ulama kata ada jamak takhir, jamak takhir dan juga jamak takdim, atau panggil jamak sebab sakit. Dan juga soal lagi semaya muadah, wajib kita niat di dalam takbiratul ihram. Tu orang semaya panggil semaya muadah, semaya dengan sebab ular. Kita semaya dah maghrib saat ni. Duk semaya maghrib saat ni, kita pun duduk nyanda muka kata-kata tak ada kuliah. Duduk nyanda zikir-zikir mata. Tiba-tiba ada orang semaya sore. Orang semaya sore, kita pergi duduk dah belakang dia sebab nak bantu dia ni nak dapat fadilat semaya Jumaat. Kita duduk dah belakang dia. Maka wajib kita niat semaya berjemaah ataupun jadi makmum di dalam takbiratul ihram. Tak boleh niat di luar daripada takbir. Tu seperti juga semaya sebab hujan saat ni. Dan juga seperti juga kita semaya dengan sebab kita nazar. Kita kata sabit bagi Allah, aku nazar apa nama ni, kalah anak aku lulus biasa, aku nak semaya berjemaah sewaktu. Ini nazar lagu tu. Bukan niat dah. Niat ni kita letak di hati kita nak melih kambing. Tu niat. Ni kita nazar, kita berlapah, kita kata sabit bagi Allah, aku nak kalau lah anak aku lulus biasa, aku nak semaya berjemaah satu waktu. Wajib dia ni semaya berjemaah dan niat semaya berjemaah di dalam takbiratul ihram. Tu masalah kita niat di dalam takbir. Tu masalah niat lah. Ada lagi lah. Ada lagi beberapa masalah. Kalau lah Tok Imam tu tak niat lagu mana, Tok Imam dah. Tok Imam semaya berjemaah ataupun dia semaya sore, Allahu Akbar, dia semaya sore dah. Lalu tu dia semaya sore, pak orang cuik belakang dia nak jadi makmum. Dia tengah semaya ni. Ataupun dia niat dah apa nama, dia tak niat apa-apa lah. Siapa habis waktu, siapa lah dia wisalah, Tok Imam wisalah dia tak niat apa-apa. Maka tak dapat fadilat jemaah bagi Tok Imam tadi, tapi sah dia ni jadi Tok Imam, sah juga berjemaah dia. Sah berjemaah tapi tak dapat fadilat. Adapun makmum tadi, dia akad takbir dalam keadaan dia niat berjemaah. Makmum tadi start daripada takbir sampai wisalah dapat fadilat serta sah jemaah. Tok Imam tadi dia semaya, pak orang cuma belakang dia. Dia tak niat dia jadi Tok Imam. Maka sah dia jadi Tok Imam, sah berjemaah dia, tapi tak sah, tak dapat fadilat jemaah bagi dia. Lalu tu dia pun letah di hati.
litah di hati dia pun masa baca fil alamina innaka hamidum majid, dia pun niat aku jadi tok imam. Dia niat masa tu. Maka start masa tu siapalah misalnya itulah orang panggil rakaya masa dia dapat fadilat semaya Jumaat. Ataupun mana-mana tempat dia niat ikutlah, dia niat masa rokok ke ataupun masa hari Jumaat tu dia niat aku jadi tok imam. Maka siapalah misalnya tu masa start mula-mula dia niat, siapalah habis salih itulah masa hak panggil kita kata tepat dia boleh fadilat semaya Jumaat. Kalau dia tak niat langsung serta sah dia semaya Jumaat, serta sah dia jadi tok imam. Tu dah. Bab niat tu. Dah bab niat tu penting, Itu dulu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.